Hari ni Cikgu Harina nak mengajar tentang tajuk cahaya. Jom kita belajar sama-sama. Tunggu yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita rujuk kerja rumah kita lah. Muka surat, buku teks muka surat berapa ni? 86 kan? Tak apa, kita bincang dulu sebab nanti senang. Kalau ada jawapan-jawapan yang salah, terus boleh betulkan. Lepas tu kalau ada masa, nanti kita masuk tajuk baru. Okey? Baik, muka surat 86 ni. Okey, soalan nombor 4. Tandakan right pada maksud fotosintesis yang betul. Okey, A atau B? Apa maksud proses fotosintesis? Okey, apakah maksud proses fotosintesis yang betul? Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri ataupun B, proses tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap air. Okey, jawapan dia ialah A. Betul tak? Okey, fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, bagi nombor 5, gariskan jawapan yang betul. Okey, gariskan jawapan yang betul. Air ataupun kanji ialah keperluan. Okey, keperluan maksudnya tumbuhan itu nak buat proses fotosintesis, apa keperluannya? Okey, air ataupun kanji? Air. Pandai, air. Kanji ialah hasil daripada proses fotosintesis. Okey. B, klorofil ataupun cahaya ialah bahan berwarna hijau yang terdapat pada daun. Apa dia bahan yang berwarna hijau? Kita panggil dia apa? Klorofil. Okey. Nombor C, oksigen ataupun karbon dioksida ialah hasil. Okey, hasil. Dia tanya hasil. Yang ini tadi dia tanya keperluan. Macam tu. Kalau jawab soalan kena gariskan. Apa kata kunci soalan tersebut? Okey. Yang ni hasil proses fotosintesis mestilah gas apa? Ya, pandai. Gas oksigen. Okey, gas karbon dioksida itu ialah keperluan. Okey, bahan yang diperlukan oleh tumbuhan, gas karbon dioksida. Gas oksigen ialah hasil proses fotosintesis tersebut. Okey, nombor 6. Tandakan right pada jawapan yang betul. Fotosintesis membekalkan makanan kepada tumbuhan. Betul ataupun salah? Hasil daripada proses fotosintesis itu dapat membekalkan makanan kepada manusia, kepada haiwan. Betul? Ya, betul. Okey, betul. Sebab hasil fotosintesis itu ialah, salah satunya ialah kanji. Kanji disimpan di dalam mana? Di dalam buah, biji benih, batang, akar dan juga daun. Okey. B, oksigen dan glukosa ialah hasil proses fotosintesis. Betul. Okey. Okey, C, kanji disimpan di dalam biji benih sahaja. Adakah kanji disimpan dalam biji benih je? Salah lah. Kanji disimpan dalam biji benih, daun, okey, buah, batang kan, dan juga akar. Bukan dekat dalam biji benih saja. Okey, bukan dekat dalam biji benih saja. Disimpan dalam akar, daun, buah, apa lagi? Batang dan juga biji benih. Ada 5 tempat. So, yang ni salah. Okey. Yang situ salah. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan penyiasatan tentang proses fotosintesis. Okey, pokok M dan N telah dibekalkan dengan air.
Okey, dibekalkan dengan air. Maksudnya dua-dua pokok ini disiram air. Okey, jumlahnya air tu ialah sama banyak. Okey, dua-dua pokok ini diletakkan di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, dua-dua pokok M letak dekat disiram, pokok N pun disiram. Okey, pokok M letak dekat tempat yang bercahaya, pokok N pun letak dekat tempat yang bercahaya. Okey, tapi perhatikan dalam rajah di bawah. Apa skrin saya dia pening kepala sampai ke bawah-bawah ni. Okey, dia dah masuk tajuk cahaya. Sekejap je, sikit je lagi Okey. Nampak? Pokok M dibiarkan terdedah. Okey, ini disiram dengan air. Okey, tapi pokok N diletak dalam satu kotak gelap. Agak-agak dia dapat cahaya matahari tak? Tak dapat. Dia hanya dapat air sahaja. Okey? Dia dapat air. Pokok M, dia dapat cahaya, dia dapat air. Tapi pokok N, dia dapat air, tak dapat cahaya matahari sebab dia letak dekat dalam kotak yang gelap. Okey, dapat faham situasi tersebut? Okey, jadinya A. Apakah keperluan proses fotosintesis dalam penyiasatan ini? Kita nak uji keperluan yang mana satu? Air ke? Cahaya matahari ke? Gas karbon dioksida ke? Yang mana satu? Matahari. Ya, pandai. Jawapannya ialah cahaya matahari. Okey, kita nak uji. Sebab satu M dia dapat cahaya kan? N dia tak dapat cahaya matahari. So kita nak uji. Keperluan proses fotosintesis itu ialah cahaya matahari. Salah satunya. Sebab cahaya matahari adalah sumber tenaga yang utama bagi pokok. Okey. B. Ramalkan. Okey, ramalkan. Keadaan pokok M dan N selepas 3 hari. So, dia suruh ramalkan kedua-dua pokok. Okey, Puteri dengar suara saya? Dengar. Okey, saya pun jelas dengar. So, rujuk. Puteri dah siap kan? Latihan? Dah. Okey, sekarang semak. Ada buku nota tak? Yang awak tulis tu? Okey, sekarang semak. Rujuk situ Kalau betul boleh tanda right lah. Sebab nanti satu masa pun saya akan pungut buku tu, saya akan tanda. So sekarang semak. Mana jawapan yang salah boleh terus betulkan. Okey? So dia suruh ramalkan. Soalannya suruh ramalkan keadaan pokok M dan N. Jadinya kena nyatakan kedua-dua keadaan pokok M dan juga pokok N selepas 3 hari. Lepas tu dia suruh bagi apa? Beri alasan. Panjang ni sebenarnya jawapan ni. Betul tak? Okey. Senang aja. M, keadaan pokok ni apa? Hidup atau mati? Sorry kejap. Saya buat proper jawapan yang okey. Pokok apa? Pokok M hidup ataupun mati? Hidup. Ya, pokok M hidup. Okey. Manakala pokok N hidup ataupun mati? Layu ke? Mungkin dia tak mati lagi. Tetapi dia apa? Layu. Okey. Kalau jawab mati pun okey lah. Boleh diterima juga jawapan tu. Okey, tapi dia 3 hari je kan? Dia ada air tapi dia tak ada cahaya matahari. Okey.
Ataupun awak cakap daunnya kekuning-kuningan, boleh. Okey, layu ataupun daun kekuningan. Daun dia kekuningan. Okay. Lepas tu nanti baru kita bagi alasan, bagi sebab kenapa pokok M hidup dan pokok N itu layu ataupun daun kekuning-kuningan. Okey. Baru sebab dia nak beri alasan kan. Okey. Sambung sahaja. Kerana pokok M apa? Pokok M mendapat cahaya matahari. Okey. Cahaya matahari. Okey, kalau tak nak tulis ayat panjang, boleh je terus tulis berbanding berbanding pokok N. Okey, saya bacakan lagi sekali. Pokok M hidup manakala pokok N layu ataupun daunnya kekuningan. Kerana pokok M dia hidup sebab kerana pokok M mendapat cahaya matahari. Okey, manakala ataupun berbanding pokok N. Maksudnya pokok M tu dia hidup sebab dia dapat cahaya matahari. Okey, ataupun dia terdedah kepada cahaya matahari. Berbanding pokok N. Berbanding pokok N ni maksudnya pokok N tak dapat cahaya matahari. Sebab itu dia layu. Kerana dia tak boleh menjalankan proses fotosintesis. Sebab tu daun dia layu, kuning-kuning. Okey. Dalam satu penyiasatan lain, pokok M tidak dibekalkan air. Okey, C Pokok M tidak dibekalkan air. Dia buat satu lagi penyiasatan tapi pokok M tak dibekalkan air. Okey, yang ini pokok M ni ada air kan? Okey. Satu lagi penyiasatan, pokok M terdedah kepada cahaya matahari tetapi tidak ada air. Ramalkan. Okey, ramalkan keadaan pokok M. Selepas 5 hari. Selepas 5 hari. Apa terjadi pada pokok M? Berikan alasan kamu. Sama juga. Dia nak kita jawab, lepas tu bagikan alasan. Yang ni tadi dah sempat salin tak? Sama tak dengan jawapan awak? D ni tadi. Lutfi, sama tak? Cuba baca jawapan Lutfi. M masih hidup kerana mendapat cahaya matahari. Okey, pokok N? Masih hidup. N. Bukan M, N. Pokok N kekuningan kerana tidak mendapat cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis berbanding dengan pokok M. Okey, bagus. Okey, berbanding pokok N. Okey. Boleh juga kita betulkan kan, awak nak kaitkan dengan proses fotosintesis kan, kerana pokok M mendapat cahaya matahari. Okey. Lebih lengkap. Okey. Matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Baru sambung berbanding pokok N. Lengkaplah jawapannya kan, sebab tajuk yang kita belajar berkaitan dengan
tajuk proses fotosintesis. Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, Putri boleh dapat? Okey. Kalau salah dah boleh betulkan jawapannya. Okey, C. Okey. Dalam satu kenyataan yang tadi tu, pokok M diletakkan dekat luar, terdedah kepada cahaya matahari tapi dia tak beri air. Okey, dia tak bekalkan air, maksudnya dia tak siram. Okey, ramalkan keadaan pokok M. Okey, suruh ramalkan pokok M pula. Okey, ramalkan pokok M selepas 5 hari. Ni tadi selepas 3 hari tapi yang bawah ni selepas 5 hari. Apa terjadi pada pokok M selepas 5 hari? Saya nak dengar jawapan Putri. Putri jawab apa? Keadaan pokok M, ramalkan. Pokok M layu kerana tidak mendapat air untuk menjalankan fotosintesis. Okey, pandai betul. Pokok M layu ataupun pokok M mati. Okey, pokok M layu ataupun mati. Mana satulah, layu pun boleh, mati pun boleh. Kerana apa? Tidak mendapat air. Okey, kerana tidak mendapat air untuk apa dia? Menjalankan proses fotosintesis. Pandai, fotosintesis. Lutfi punya jawapan sama tak? Sama kan? Awak jawab apa pula? Lain ke sama? Sama. Okey. Pokok M mati ataupun layu kerana tidak mendapat air untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab kita tahu pokok nak menjalankan proses fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri, dia perlukan bahan-bahan. Okey, antaranya ialah air, cahaya matahari dan gas karbon dioksida dibantu oleh klorofil yang ada pada daun. Apa itu klorofil? Kawan tanya. Klorofil ialah pigmen warna hijau yang terdapat pada setiap daun pokok. Okey. Sekarang selesai dah perbincangan kita. So kita masuk pada tajuk baru, sifat cahaya. Kita dah nak masuk tajuk cahaya dah ni. Nanti mungkin ada aktiviti-aktiviti yang saya minta awak buat selepas. Nanti kita tengok apa aktiviti-aktiviti yang menarik yang kita boleh buat. Yang awak boleh buat bersama di rumah bersama ibu, bapa dan adik-adik ke yang nak join. Okey. Okey, sifat cahaya. Kita perhatikan dulu. Boleh dah pening. Okey, kita perhatikan dulu gambar tersebut. Pernah buat tak macam tu? Dekat parit depan rumah awak tu? Okey, tak apa. Kalau tak pernah buat macam tu, tak apa, kita pernah tengok air dekat dalam baldi. Okey, nampak apa? Nampak bayang. Betul tak? Nampak kalau air tu jernih, nampaklah bayang-bayang kita. Okey, nampak muka kita. Okey. Okey, seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Okey, pergerakan cahaya. Cahaya ni boleh bergerak rupanya. Macam mana cahaya bergerak? Okey. Kakak Lian ni barang. Tiba-tiba hilang pula. Okey, pergerakan cahaya. Biasa kita hidupkan lampu, nampak kan cahaya tapi tak adalah cahaya tu bergerak macam naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta macam kita berjalan ataupun berlari. Okey, kita tengok situasi di sini.
dekat bawah tu dekat dalam gambar tu, dalam situasi di atas apa, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Okey, mana sumber cahayanya? Ini ialah sumber cahaya. Cikgu depan mata. Ada merah kelap. Okey, itu dia sumber cahaya. Okey, sumber cahaya ialah lampu. Okey, lampu kita. Lampu dekat dalam gambar ni. Sama ada lampu elektrik ataupun lampu suluh. Itu adalah sumber cahaya. Okey, pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Okey, tengok. Ini pergerakan cahaya. Okey, ini garis lurus. Adakah cahaya itu pergi ke sana? Tak ada kan? Okey, tak ada berselerak. Okey, tak ada. Dia bergerak dalam satu garis lurus. Kalau awak perhatikan, satu lagi situasi, ini cahaya daripada sumber cahaya lampu. Tapi ada juga cahaya, kalau awak tengok bumbung yang bocor. Bumbung bocor ada lubang kecil-kecil kan. Kalau time panas, matahari masuk, cahaya matahari masuk, mesti terus menuju ke lantai. Betul tak? Kat lantai tu nanti ada macam cahaya matahari kan. Okey, seterusnya banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Okey, macam tadi tu salah satu fenomenanya lah. Lampu kita bocor, ada lubang, cahaya boleh masuk. Okey, cahaya tu bergerak lurus. Okey, nanti tembus dekat lantai rumah awak tu kalau kita ada bumbung-bumbung rumah kita yang bocor lah. Okey. Seterusnya banyak contoh-contohnya awak boleh perhatikan dalam kehidupan seharian awak. Okey. Kita tengok. Nampak alur, ini contoh fenomena. Okey, dalam kehidupan seharian kita yang berlaku di sekeliling kita tentang cahaya. Cahaya sifatnya yang pertama tadi ialah bergerak lurus. Okey, cahaya boleh bergerak lurus. Okey, maksudnya cahaya satunya ialah cahaya bergerak lurus. Ini satu sifat cahaya. Ada sifat cahaya yang lain nanti saya terangkan. Okey. Contohnya alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan. Ataupun kadang-kadang boleh juga kalau rumah awak tu ada kebun-kebun ke kan belakang, celah-celah pokok tu nanti bila cahaya menembus situ, ada cahaya matahari, awak nampak dia bergerak secara lurus. Okey, dia masuk dekat celah-celah cahaya tu. Dekat pokok tu cahaya tak boleh tembus. Okey, sebab pokok adalah objek legap. Nanti kita masuk lagi lah bahagian objek legap tu. Kenapa cahaya tak boleh tembus? Okey, dia masuk dekat celah-celah. Okey. Seterusnya. Cahaya bergerak lurus, cahaya daripada lampu kereta. Cahaya daripada lampu kereta awak tu, lampu kereta. Lagi selain tu lampu apa? Motor. Kan? Lampu motor, bila malam-malam naik motor lebih terang cahayanya berbanding waktu siang lah, sebab siang cahaya matahari lebih terang berbanding dengan lampu kereta kita kan, lampu motor. Malam awak buka lampu, cahaya tu bergerak lurus. Adakah cahaya lampu tu menari-nari bengkok-bengkok? Tak, okey, bergerak lurus. Okey, seterusnya cahaya daripada lampu helikopter. Lampu helikopter pun sama, sifatnya cahaya bergerak lurus. Selain daripada contoh-contoh ini yang macam saya cakap ni tadi, yang dekat dalam buku teks ni, okey, ini cahaya bergerak lurus. Lampu cahaya daripada lampu suluh juga. Okey, cahaya daripada lampu suluh. Ada lampu suluh tak kat rumah? Ada. Lepas ni boleh ambil, cuba awak on kan, petik dia punya button tu. Okey, boleh tengok aplikasi sifat cahaya iaitu cahaya bergerak lurus. Okey, cahaya bergerak lurus. Okay, itu salah satu sifat cahaya lah, cahaya bergerak lurus. Okey, boleh ikut setakat ni. Puteri, okey, kalau faham thumbs up.
Dia dah lupa dah. Rama boleh ikut. Thumbs up. Boleh. Contoh boleh lah tu. Okey. Saya tak nampak muka Alia ni. Okey, seterusnya. Okey, semua contoh di atas menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okey. Lajulah pula dia. Okey, kita kena buat penyiasatan lah pula. Kan kalau kita nak membuktikan bahawa cahaya tersebut bergerak lurus. Macam mana? Yang ini boleh buat dekat rumah. Tengah dulu penerangan saya. Betul. Okey. Penyiasatan pergerakan cahaya. Okey, apa yang perlu? Bahan-bahan dan alatnya ialah 1 lampu suluh, okey, 3 cardboard, okey, cardboard hitam dan juga blok kayu. Okey, blok kayu. Macam mana nak buat? Kalau nak buatlah blok kayu, cardboard ni kita potong ikut ukuran ni. Okey. Tinggi, panjang dan juga lebarnya. Okey, di tengah-tengah ni awak kena susun cardboard celah 1 ni. Ini untuk membuktikan. Tak apa, nanti video akan datang, cikgu cuba tunjukkan hasil yang cikgu dah buat. Okey, boleh? Nanti cikgu tunjukkan pada awak macam mana nak membuktikan bahawa cahaya tersebut bergerak lurus. Okey, salah satu sifat cahayanya adalah cahaya bergerak lurus. Bila dah potong cardboard tu, kena susun dekat blok kayu macam ni. Okey, susun blok kayu macam ni. Faham tak? Blok kayu macam ni kena susun. Okey, nampak dia punya lubang-lubang ni kedudukan dia tak sama. Bila dia suluh, okey, bila suluh lubang dia tak sama kan kedudukannya. Ada cahaya tak dekat skrin belakang ni? Tak ada. Sebab apa? Lubang tu kita tu susun tak sama. Sebab kita tahu tadi cahaya bergerak lurus. Bila lubang yang kita susun tak sama, bengkok-bengkok, bila kita acuhkan, halakan lampu suluh tu, maka lampu suluh tak boleh tembus. Dia tak adalah lampu suluh ni nanti dia bengkok ke sini, ikut arah lubang, bengkok ke sini, bengkok ke sana. Tak boleh. Sebab sifat cahaya ialah bergerak lurus. Okey, seterusnya dia laraskan lubang. Maksudnya lubang yang awak buat ni tadi pada cardboard ni dia samakan. Lurus je. Okey, bila pancarkan cahaya, maka terbentuklah ada cahaya dekat belakang ni. Dekat belakang skrin tu. Nampak tak pada gambar buku teks awak tu? Nampak tak? Dekat skrin tu kan? Sebab apa? Sebab cahaya boleh menembusi lubang yang kecil-kecil 3 cardboard ni tadi. Sebab kita dah susun. Lurus je lubang-lubang kecil tu kan. So cahaya boleh tembus. Sebab apa? Sebab cahaya sifatnya cahaya bergerak lurus. Okey. Sebab tu diselaraskan susunan celah sehingga kamu dapat melihat cahaya terbentuk. Itu dia punya aktiviti ataupun eksperimen untuk menguji sifat cahaya bergerak lurus. Kalau kita tak ada cardboard, boleh juga kita nak buat dekat rumah. Guna apa? Guna CD. Tahu CD? Yang bulat tu kan? Tengah-tengahnya tu ada lubang kan? Betul tak? Awak ambil 3 keping CD yang dah lama-lama tu. Okey, ambil contoh ni tanah liat kan. Okey, awak buat satu bentuk kotak tanah liat. Okey, awak letakkan CD di atasnya. Satu set. Lepas tu ambil lagi bongkar tanah liat, letakkan satu CD lagi. Okey, satu. Lepas tu ambil lagi satu bongkar tanah liat, letakkan CD atasnya. Okey.
Lepas tu susunlah biar lurus CD tu. Ambil satu torchlight, suluh dekat bahagian yang pertama ni tadi. Awak dah atur CD-nya kan? 1, 2, 3. Atur CD tu lubang dia jangan lurus mula-mula. Okey, kita tengok. Boleh tak tembus cahaya dekat sebelah belakang dinding tu kan? Okey, lepas tu kita susun bagi rata. Laraskan macam ni. Agak-agak boleh tak terbentuknya cahaya dekat belakang skrin tu. Boleh juga kalau tak dekat board. Kalau nak buat lah. Kalau tak nak buat tak apa. Sebab saya dah terangkan. Nanti kalau ada masa, saya tunjukkan. Pada sesi yang akan datang, saya tunjukkan macam mana nak membuktikan eksperimen ni. Okay, untuk membuktikan bahawa cahaya tersebut sifatnya adalah bergerak lurus. Okey. Setakat ni. Boleh faham tak? Okey, mula-mula tadi sesi yang pertama kita bincangkan jawapan bagi latihan dalam buku teks muka surat berapa? 86. Okey. Andainya ada yang salah tadi jawapan, tapi saya dah tengok sekali lalu hari tu bila dah hantar pada saya, tengok jawapannya semua betul lah. Okey. Cuma kita nak bincangkan hari ini supaya lebih jelas. Okey. Yang keduanya kita masuk pada tajuk baru iaitu cahaya bergerak lurus. Macam mana kita nak tengok aplikasi cahaya bergerak lurus ini? Contoh yang paling senang dalam kehidupan harian kita ialah apabila kita hidupkan lampu dalam suasana yang gelap. Okay, bilik awak hidupkan lampu, awak akan nampak alur cahaya tu lurus sahaja. Okay. Satu lagi aplikasi fenomena cahaya bergerak lurus dalam kehidupan seharian kita adalah cahaya lampu kenderaan, lampu kereta, lagi apa? Lampu motor. Okey, cahaya itu bergerak lurus sahaja. Sama juga kalau awak ada torchlight, lepas ni boleh ambil torchlight. Lampu suluh. Okey, pergi bilik yang gelap. Takut tak? Tak takut kan? Okey, pergi bilik yang gelap, bawa torchlight tu, onkan torchlight. Tengok alur cahaya tu mesti lurus sahaja. Tak adalah nanti dia terbengkok. Cuba kalau awak halakan dekat awak blok lampu suluh depannya tu, awak blok dengan sesuatu. Ambil buku, blok lampu suluh tu, agak lampu cahaya tu bengkok tak? Ramalkan cahaya tu pergi ke tepi tak? Atau boleh tembus dekat sebalik buku tu? Tak boleh kan? Lampu suluh tu, cahaya tu akan stop dekat buku awak. Dia tak adalah bengkok cek pergi ke tepi. Nanti patah balik sana. Tak boleh. Kenapa dia tak boleh tembus buku? Sebab buku itu objeknya legap. Okey, legap. Legap ni maksudnya dia tak benarkan cahaya menembusinya. Okey, sebab tu sifat cahaya lurus, dia berhenti setakat tu je. Dia tak belok. Belok cari jalan lain ke apa. Tak. Okey, lagi satu fenomenanya kalau dekat rumah awak ada bumbung-bumbung rumah ke ataupun ada kemah kat luar rumah awak tu yang bocor, ada lubang-lubang kecil. Okey, bila cahaya matahari menembusinya, awak akan nampak alur cahaya tu terus lurus je, kan? Turun ke bawah, menembusi lubang tu pergi ke lantai ataupun kalau dekat luar pergi tanah lah. Okey, lepas ni pada hari Ahad, Selasa, betul tak? Ada satu lagi sesi kan? Hari Selasa minggu ni kita akan sambung lagi tajuk cahaya sebelum kita cikgu sambung pada tajuk cahaya muka surat berapa lepas ni tadi pergerakan cahaya. Kita akan sambung muka surat kejelasan bayang-bayang objek. Muka surat 91. Okey, baca dulu muka surat 90 dan muka surat 91. Okey, surat 90, 91, itu best tu. Kita boleh buat aktiviti muka surat 90. Kan, betul tak? Senang je, batang aiskrim dan juga kad Manila. Okey, boleh?
Itu saja. Jaga kesihatan, jaga kebersihan, siapkan latihan-latihan saya yang sebelum-sebelum ni saya bagi. Nanti minggu depan ataupun dalam satu waktu yang diberitahu, awak kena hantar buku tulis awak tu. Kan nanti saya bagi balik token yang saya dah buat buku token tu, ingat tak? Ada yang dah dapat tu. Ada yang boleh claim hadiah dengan saya tu, yang dah cukup 10 tu kan. Nanti saya bagi hadiah tu pada awak. Walaupun kita tak boleh jumpa kan, saya hutang dengan awak token tu Okay, reward card tu nanti saya boleh bagi. Ada dah antara yang kelas 4 sini yang dah dapat dah. Ada yang dah masuk kedua dah. Yang dah nak dapat yang kedua dah. Okay. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesihatan. Okey, bye. Bye. Terima kasih dan selamat belanja.